Tepung sekarang sekilo apa? Assalamualaikum dan kembali bertemu dalam Malaysia Malaysia hari ini. Kita tak boleh sendu, tak boleh sepi sebab kita ni dalam keadaan yang meriah sebenarnya. Lihatlah di depan ni macam itu dia, macam bersantap di tepian pantai ataupun di biasa kat Kelantan macam ni kan. Pagi-pagi kalau berada di Kelantan ni pastinya kita akan pergi mencari sarapan yang sangat istimewa. Macam-macam ada. Hari kita bawa kan dari Kelantan, dari merata lah. Di Perak ada semua. Tadi muka awak pun berminyak. Sebab ada sisa-sisa tu canai tu. Oh tak, ini collagen. Baik, kat atas ni macam-macam kita tunjukkan sebenarnya. Factory, saya tanya, boleh makan tak boleh kata? Mula-mula ambil bau je. Ambil bau je. Kita perambil lah pula kan. Tapi siapa yang boleh tahan kalau tengok macam ni? Ada roti canai. Canai pun bukan biasa tapi yang terbang punya. Kemudian kita ada macam-macam pastry, kek semua. Lah kan? Roti yang biasa kita panggil roti kitab. Tapi ni roti kitab. Gebu. Pastinya halal yang paling utama. Dan kita melihat ini antara cabang dalam keusahawanan yang sangat pentinglah untuk kita meramaikan usaha memitra dengan produk yang berkualiti sedemikian. Kepelbagaian dan juga kreativiti, inovasi mereka juga perlu diangkat untuk memperkenalkan makanan tradisional ni tapi dengan banyak cara kan. Sebabnya kadang-kadang budak-budak ni dia terhibur juga dengan cara penyajiannya. Ini ada love kan. Lepas tu yang ni ular. Itu kabarnya sebenarnya mereka ini juga turut memenuhi permintaan pelanggan. Nak bentuk apa? Okey, kalau huruf Z tu mungkin diminat Zenazin ke. Oh, gitu. Apalah, mungkin nak dedikasi ke, nak buat kejutan ke, anniversary ke, mungkin adalah love ke apa. Satu telur apa maksudnya, dua telur apa maksudnya, macam-macam lah. Okey, di sini pun nampaknya, tengok pada teksturnya, kepada nampak biasa kaya tapi orang kata roti dia yang special sebab dia kata bakar dalam cara tradisional dalam batu macam dapur batu macam itulah. Itu dia. Kita nak tahu lebih lanjut sebab kita tak berapa pakar sangat. Jadi saya nak kopi tapi nak orang tak nak pasal roti kopi pula. Bermaniskan realiti. Oh, maniskan realiti. Tapi yang ni tak nak berbentikakan mimpi roti ni. Boleh. Pang kan macam-macam ayat dia ni. Baik. Rasa sedap tak? Special. Tadi tak rasa macam kopi biasa? Mungkin ada keunikan yang dapat kita kongsikan nanti. Okey. Hari ini banyak ni stesen kita nak pergi. Mungkin Fatri nak pergi mana dulu? Okey, sebab saya orang Perak, tapi saya nak... tapi nak bagilah. Sebab Johor pula merasai kehebatan Perak. Boleh silakan dulu. Oh, saya? Okey. Penerbit marah nanti. Tak apa. Kita suka bertukar. Hatilah. Okey, saya pergi sana. Silakan. Okey, Assalamualaikum. Salam. Oh, orang kampung Fatri ni. Dari? Kami berasal daripada Teluk Intan. Teluk Intan. Kabarnya ini roti kaya Yunus. Betul. Orang kata kaya tu biasalah makan roti bakar dengan kaya kan. Tapi apa keistimewaan roti kaya Yunus ni? Roti dan kaya ni kami buat sendiri. So kaya ni pun kami buat sendiri, kaya homemade. Dari segi santan, proses bahan ni semua kami buat sendiri. Roti kami pun terkenal dengan kelembutan dia tersendiri lah. Selalu majoriti customer kami yang datang beli memang puji dengan kelembutan dia lah. Apa rahsia roti lembut ni? Dia gelak tu tak nak bagi rahsia. Sebenarnya rahsia dia berasal daripada resepi daripada ayah saya sendiri. Kita dah macam pengantin dah ni suruh duduk sini. Okey. Boleh ni kot. Apa maknanya cara pembakaran dia ke bagaimana? Betul. Kita sebenarnya daripada ayah dulu dia menggunakan dapur kayu. Jadi tapi bila hari ini permintaan semakin tinggi kami dah tak boleh nak buat dapur kayu tu. Jadi kita terpaksa gunakan oven lah.
Dulu asalnya sebenarnya siapa? Mungkin tahu legasi kan? Ini adalah perniagaan legasi. Jadi bagaimana? Mungkin berceritakan. Asal dia daripada ayah saya sendiri sebenarnya. Muhammad Junus. Bukan daripada atuk ke? Bukan. Atuk saya dia berniaga roti. Kemudian ayah saya cuba hasilkan roti ni sendiri, roti menggali ni. Kemudian tercetuslah idea untuk buat konsep perniagaan van dan macam-macam lagi. Baik. Saya bila cakap lembut tu, saya tengok cara mereka potong. Mungkin boleh close up sikit cara potong tu, nak tengok kelembutan roti tu sendiri. Biasanya kalau pelanggan, dia apa yang popular permintaan? Permintaan kita yang paling popular antaranya roti Bengali ni lah. Roti Bengali ni kita potong-potong dan kita bubuh butter dan kaya. Wow. So kita juga ada 3 lagi menu tambahan. Yang roti, apa beza dalam banyak-banyak roti mungkin boleh perkenalkan? Macam ni roti Bengali dan ni roti kaya butter dan kita ada juga roti kelapa dan kacang. Oh, saya sebenarnya tak, saya nak rasa. Saya tengok macam sedap je yang ni. Ni apa? Boleh. Roti apa ni, Dek? Nama siapa? Zafan. Zafan. Okey, Zafan, apa boleh buat special tak untuk saya? Boleh. Ni apa, roti apa? Yang ni roti kaya butter. Kaya butter? Dia tak perlu bakar, dia memang terus dah ada tak macam perlu. ni. Itu yang specialnya kami. Kita tak perlu bakar, tak perlu kukus. Memang dah kita rasa kelembutan dia sendirilah. Ini kalau orang mesti beratur, berapa ni kena beratur? Bergantung juga dengan tempat lah. Macam di Sungai Buloh tu. Oh. Boleh close up tak kaya dia ni? Tengok macam lain sikit lah dia punya kaya ni. Oh, ini pun nampak macam, ini kalau selalu satu hari, kalian bawa berapa banyak? Berapa ni? Satu hari biasanya satu van ni muat untuk 1000 biji roti. 1000 biji roti? Oh, dah siap. Terima kasih. Fatri, saya dah dapat roti yang kata lembut ni kat Teluk Intan ni. Boleh cuba dulu. Boleh cuba Macam mana? Nak seorang pegang tak baik. Pegang je lah. Bismillahirrahmanirrahim. Dia punya lembut macam bantai peluk tu, tahu lembut tu. Oh, macam tu. Okey. Tadi kita dah bersama dengan mereka. Kita nak session kedua, nanti kita main lagi kat sini. Okey. Fatri, apa yang menarik dekat sana tu? Itu dia, melihat Fariha dan roti seperti gadis roti ya. Okey, ikon. Baik, saya juga nak bersama ini. Biasa kita dengar nama roti Titap, tapi kali ini roti Kitab. Di mana Kitab roti ini bersama dengan usahawan yang kita maksudkan Cik Mat Isa Mat Yunus, minta maaf, Cik Nik Nasrullah Nik Kamarudin. Yang merupakan usahawan roti dan juga dibuat sekali puteri tercintanya yang membantu. Baik, boleh dapat ceritakan macam mana boleh bermula dengan roti Kitab ni? Okey, assalamualaikum semua. Actually, idea untuk buat roti Kitab ni datang pada musim PKP. Di mana kita duduk di rumah, tak ada buat apa-apa. Jadi anak-anak teringin nak pergi Kelantan makan, tapi kita tak boleh bergerak ke sana. So apa saya buat? Saya buat sendiri kat rumah dan saya cuba buat create resepi saya sendiri dan jadi anak-anak suka. Jadi saya cuba peluaskan pada. Sambil dapat buat, kita sahabat sembang. Okey, bawa anak ni umurnya difahamkan 13 ya. Nama? Nik Naura. Okey, memang baru belajar ke buat roti ni? Ya. Okey, kalau ikutkan macam susah ke senang nak buatnya? Senang. Senang Kita tengok macam mana skill adik ni yang berusia 13 tahun. Baik, berbandingan kita biasa pergi ke Pantai Timur nikmati roti ni, malah menjadi fenomena ya. Nampak macam senang tapi bila melihatkan ada kombinasi telur ni macam susah juga. Jadi kalau tadi dia ceritakan bahawa berbeza sikit sentuhannya. Di mana perbezaannya? Mungkin orang yang dah biasa pergi ke Kelantan, Terengganu semua kan? Betul. Okay, yang ni di mana keunikannya? Okey, keunikan roti ni datang pada kelembutan roti tu. Yang kedua, dia punya butter yang kita mix. Ada 3 jenis butter kita mix untuk hasilkan flavor yang sedap. Yang menarik pelanggan. Bermaksud dah berapa lama buka kedai ni? Actually, kedai ni dah setahun. So, kita tersangkut pada PKP sebab kedai ditutup. Jadi memang terasa ketika musim pandemik ya? Betul. Sehingga menjadi usahawan. Jadi saya difahamkan dalam sehari memang ramai pengunjung. Respon mereka sebab biasa kedai-kedai baru ni susah nak bertahan. Betul. Tapi nampak sambutan yang diberikan ni, apa komen ataupun feedback daripada pelanggan? Alhamdulillah, saya dapat feedback daripada Facebook, Google dan dia komen benda yang baik dan saya dapat return customer di mana saya dapat lihat customer yang berulang datang kembali. That means saya yakin sedap ni roti yang saya sediakan ni. Okey, baik. Saya juga ada tengok kombinasi moden juga Ya, saya. Biasa mungkin orang tengok hanya telur je tapi kali ni nampak macam
ada juga yang sisi moden dia. Betul. Di sini actually di roti kitab saya ada buat 10 jenis variety. Okey. Yeah. So daripada roti kitab yang original, roti kitab gedik, roti kitab butter gula, roti kitab Milo, roti kitab kembar, roti kitab barat, roti kitab keju, roti kitab telur hancur. Okey. Yang paling mencuri perhatian, yang paling banyak orang minta. Roti kitab barat. Ini. Yang ni. Okey, sebab mungkin dia lengkap kan? Betul. Ada sausage semua, ada semua ni. Ya. Okey, ni hasil puteri bongsu punya. Nak buat apa ni kitanya? Actually kita buat roti kitab yang original. Okey. Dia kena pandai kombinasi ya, supaya tak terlebih tak terkurang ya. Betul. Jadi macam mana melatih sebab sebenarnya ada pengalaman kerja di sektor yang berkaitan? Betul. Sebelum dalam 10 tahun yang lepas saya pernah buka restoran sendirilah dan kantin di situ. Bermaksud dah memang mahir dalam bab selok belok perniagaan. Cuma kali ini betul-betul fokus pada roti ya. Betul. Okey. Dan saya jangkakan bahawa nanti memang akan berlakulah biasa di Pantai Timur, tapi KL pun dah banyak gelombang dan fenomenanya. Cuma kena maintain kualitinya. Okay, Faria tadi asyik curi pandang kat sini je, teringin kan? Itulah, tengok macam menarik. Okey. Sebab okey ini yang tertarikan. Kaya pun memang resepi sendiri. Actually kaya saya cuba mix dengan sahabat kawan untuk kita ciptakan satu kaya yang istimewa lah. Itu dia. Jadi mungkin akan datang akan ada percubaan untuk mempelbagaikan lagi jenis. Tadi ada 10 kan? Ya, betul. Mungkin nak tambah lagi. Betul. Actually kita ada lebih kurang 35 jenis roti kitab. Cuma dia belum dikeluarkan lagi. Jadi kita ada plan dari masa ke semasa untuk keluarkan menu-menu baru yang berkaitan. Itu dia. Nanti kalau dia ni pergi ke sekolah kan, dia jadi masuk kelab usahawan ke, memang senanglah kemahiran dia. Okey. Faria belum habis lagi ya? Saya bagi masa tadi 7 minit, tak habis lagi. Belum. Tapi saya sedang menikmati roti yang sangat lembut dan juga kayanya yang buat sendiri itu tak berapa manis sangat. Itu sebenarnya. Nak tanya kalau selalunya harga berapa? Harga untuk roti bengali ini kita jual di pasaran, kaya dan butter kita mixkan sekali. Harga dia RM13.5. Besar mana? Yang satu buku. Oh, ni. satu buku tu. Oh. Jadi kalau yang untuk panjang-panjang ni, roti panjang ni kita panggil 3 pieces RM10. 3 pieces? Kaya butter juga. Oh. Tapi selalunya kalau misal katalah kalau kalian berniaga, biasanya waktu hari apa yang sebenarnya akan memang sold out? Biasanya weekend lah. Ya. Jumaat, Sabtu, Ahad kan. Macam kami ada kedai sendiri di restoran Jejantal Sungai Buloh. So kalau mana-mana orang ramai yang nak cuba boleh datang ke kedai kami lah. Tak boleh book dulu ke? Tak boleh. Kena walk in, kena beratur. Betul. Selalunya datang, kalau boleh nak datang pukul apa tu? Mungkin lepas ni mereka nak kena beratur jam seawal berapa? Sesuai 12.30 hari itu cantik lah. Customer dah mula beratur lah time tu kan. Sampai? Sampai 12 malam. Sampai 12 malam? Betul. Weh, Petri 12.30 hari sampai 12 malam. Ada? Okey, kalau kita bergaul dengan penjual roti, tekan berbau roti. Bau yang susah nak cakap lah. Keenakan dia. Okey, tadi berapa harga tu? Berapa tadi? Lupa. RM3.10. RM3.10. Murahnya, subhanallah. Okey, kalau macam ni kita nak berkenal dengan harga dia. Kalau yang special ni harga berapa? Yang special ni harga dia RM6.50. Okey, yang biasa? Yang biasa original RM4.50. Oh, mungkin ada yang tak pernah makan tu. Macam nak makan? Cuba tunjuk. Oh, okey. Makan roti kitab ni macam mana? Kalau potong pun kena ada gaya kan? Betul. Okey, baik. So roti kitab ni kalau dah sedap dia kadang-kadang kita boleh letak kicap dan juga lada sula. So first kita kena gaul pecahkan dia dulu. And then gaul sekali dengan kaya dia. Okey. So kat sini and then pegang sekali dengan roti dengan kaya dia sekali. Saya pun teringin tak apa, tapi itulah. Okey. Saya cuba ya? Cuba. Okey. Oh, manja. Potongkan Petri makan. Bismillah. Melayang, Beb. Melayang, Beb. Tak. Itu paling win tu. Kan? Dia ada gabungan manis, kemudian lemak telur, dan ada lagi... Okey. Sebelum Petri melayang terus, kita banyak lagi stesen. Melayang. Apa? Asyik. Asyik. Oh, asyik. Okey. Baik, kita akan sambung nanti ke asyikan dan melayang tu. Tidak terbang. Ada 2 lagi. Kita berehat dululah kot. Ya, selepas ini dia Mesya.
Malaysia hari ini, pagi-pagi kami bawakan kalian untuk mendekati pelbagai jenis roti. Tadi kita tengok roti kitab, kita dah ada roti kaya Yunus. Sekarang ni kami terbang ke stesen yang lain pula. Ini dia bersama dengan Abang Terbang. Katanya kedai mereka ni dah viral apabila ada roti canai biawak ular. Ni boleh tengok ni. Ni roti canai biawak, ni roti canai ular. Cik Kamarul. Okey. Mungkin boleh ceritakan bagaimana sebenarnya orang rasa pelik ni, macam mana ada bentuk-bentuk yang sebegini? Mana datang asalnya sebenarnya ni? Sebenarnya saya main kat TikTok. Jadi ramai follower request, bang buat roti macam-macam roti. Bang, roti katak, roti dinosaur, roti buaya, roti ikan paus, roti mana yang saya boleh buat, saya buat. Ada yang request biawak, saya buatkan. Dulu mula-mula sebelum biawak ni orang minta cicak, saya buatkan cicak. Sebelum tu. Lepas tu ada minta biawak, saya buatkan biawak. Bentuk dia sama je. Sama je kan? Tapi letak nama je. Lepas tu minta roti ular, kita pun buat. Lepas tu dah banyak jenis dah saya buat roti macam-macam binatang. Kan? Jadi mana yang senang saya rasa masuk akal boleh buat, kita buat. Okey, biasanya kalau nak buat ataupun memenuhi permintaan, peminat Abang Terbang dekat TikTok ni, study dulu ke macam mana ke, ataupun masa tengah buat tu dah nampak dah? Diorang request, banyak request kan, saya fikir ni boleh buat tak? Saya try dulu sebelum saya upload video, saya try dulu. Jadi tak, elok tak rupa dia kan. Pernah saya buat yang tak jadi macam-macam bentuk kan. Tak tahu binatang apa kan. Tapi buat je lah kan, sebab follower minta. Baik. Disebabkan kalian nama Abang Terbang ni, lupa kenalkan yang tu Puan Farah, isteri. Baik, mungkin boleh tunjukkan sikit skill terbang tu macam mana tu? Susah tak untuk menerbangkan susah, roti terutamanya depan kamera. Oh, jangan, kamera jangan ambil. Kadang dia tak terbang depan kamera. Oh ya? Tapi sebenarnya apa yang membuatkan, nak space ke? Baik. Okey, biasanya untuk nak memastikan roti ni, adunan roti ni cukup cantik untuk diterbangkan tu macam mana? Kalau untuk yang sambil terbuat bang. Okey. Sebab dah terbang, pilot dah terbang ni tak boleh cakap lah. Oh, tak boleh kalau macam tu. Okey, perlukan masa ke? Sementara tu saya tanya isteri lah, tukar cakap boleh? Okey, Puan Farah. Biasanya macam mana untuk memastikan bahawa adunan tepung ni cantik untuk diterbangkan seperti tu? Seperti yang ni Abang Terbang dia guna yang keras sikit. Dia tak seperti yang mamak punya tu, dia tak letak gula untuk adunan. Untuk dia buat itulah, terbangkan dia punya roti tu. Okey, dah berapa lama dah sebenarnya? Untuk saya berlatih untuk terbang saja 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun untuk terbang. Biasanya terbang memang tak kembali. 2 tahun baru dia kembali. Okay, dah training baru dia jadi. Pernah kena terbang ke, kena kat pelanggan ke apa ke, pernah? Sebab kita punya memang jauhkan daripada pelanggan, sebab saya tak jamin dia orang akan selamat. Jadi memang jauh kan, takut terbang. Dia macam terbangkan drone lah, kena ada space. Kuah dia dari segi kuah macam mana? Kuah special dia, macam tempat kedai saya, kita buat kari sardin yang pakai santan. Dengan dal yang macam yang kita, bukan dal kosong, kita ada rempah. Masuk rempah special dalam tu. Dia ada rasa lain sikit lah, dia punya kuah tu. Oh ya. Bagi pelanggan yang baru pertama kali menikmati roti kalian dengan kuah, adunan kuah yang cukup istimewa, bagaimana? Apa yang respon? Buat masa ni, alhamdulillah daripada awal saya berniaga dulu, penebar saya seorang je. Lepas tu dapat sambutan 2 orang penebar. Kalau weekend tu 3 orang penebar. Memang kalau saya seorang tak boleh buat dah. Tak boleh untuk permintaan tu. Saya ada permintaan lah Abang Terbang. Mana kuahnya? Kuah special tu saya nak rasa kak. Jadi saya nak rasa sekejap saya ambil ni sikit. Mama maaf lah, tak ada pembantu rumah, jadi semua kena ambil sendiri. Mana dia? Kuahnya? Ni. Oh, kena cuah kat atas ni ya? Saya ambil satu boleh. Lembut ni. Ini memang roti canai saiz begini ke? Tak. Ini bom. Ini roti kosong. Sebab kita bawa kuali kecil, kita buat kecil. Comel-comel lah. Okey, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ini yang kata sardin. Ya. Lepas tu buat sambal sikit. Dia ada sambal dia juga lah. Ada sambal, campur sambal.
Ni Okey, harga berapa ni kalau satu yang mungkin boleh tunjukkan ini harga berapa? Ini namanya apa? Sarang burung. Oh, sarang burung. Sarang burung ni harga RM5 kita jual. 2 telur tu RM5. RM5 sia dia punya tu lah. Yang biasa? Roti kosong RM1.50. Oh, yang ni yang pelbagai bentuk ni? Yang request ni memang RM5. Ni kita special request lah. Bismillahirrahmanirrahim. Padu. Betul lah. Rasa dia lain. Tak apa. Sementara tu, saya daripada tadi perhati si Fetri ni. Dia sibuk bergambar. Orang kat sini tengah bersiaran, dia bergambar pula. Fetri! Tengok tu. Ya. Main-main. Okey. Macam mana reaksinya? Sedap. Sedap, Orang kena rasa ni. Okey, ekstra telur? Buah dia lain. Okey, tak. Sekarang ni pula saya nak berkongsi kepada anda ini tentang roti, macam roti yang viral. Bermula hanya di pasar malam, kemudian berkembang maju dan sampai ada koleksi yang memukau ya. Kalau kita buat macam rumah terbuka ke semua ni memang orang akan terpegun. Bersama dengan ini dia Nur Amiza Amiruddin, seorang usahawan, gadis genit tapi dia punya pukauan tu memang hebat. Okey, macam mana boleh bermula ada air tangan yang bagus untuk asingkan semua ni? Ya. Bermulanya dari rumah. Okey, ada kawan yang promote ada satu oven kecil je. Okey. Dari situlah kita try buat. Sebelum ni memang ada juga buat roti semua? Tak ada. Suka-suka je. Oh, kalau macam ni tak suka-suka ni kan? Kalau dah macam ni memang dah jadi sukalah. Sekarang ni memang sebelum masa ditumpukan perhatian untuk ni? Sebelum masa. Okey, macam mana melihat? Sebelum ni pun bekerja. Syamiza berkembang macam mana? Mungkin ambil kursus ke, pergi bengkel ke untuk mantapkan kemahiran? Untuk roti, kita memang kena pergi kursus. Kita berdepan dengan tenaga pengajar. So, kita ambil dia orang punya skill, dia orang punya idea roti. So, dari situ kita boleh inovasikan berbagai jenis roti. Okey, anda bermula dengan ketuha di rumah. Jadi, macam mana timbul keyakinan untuk pergi berniaga bermula di pasar malam tu? Sebab kita nak jual ni mesti kita yang berkualiti kan? Betul. Masa tu sedang bekerja. Okey. Saya suka bagi orang makan. Dekat office. So, saya buat benda-benda ni semua. Saya bagi diorang test. Lama-lama diorang jadi minat. Diorang jadi minat. Lama-lama diorang order. Mula memang tak confident lah. Saya buat je. Lepas diorang bagi result apa semua, so saya tambahkan lagi saya punya kemahiran belajar sana sini. Okey, kalau macam mana yang satu yang membuatkan anda kena ikut trend semasa untuk okey kalau trend macam ni kena macam ni supaya sentiasa upgrade skill tu kan sesuai dengan permintaan semasa. Okey, biasanya saya akan tengok di YouTube apa yang viral, yang terkini. So, saya akan bawa ke Malaysia. Okay. Lepas tu, yang viral terkini ialah Korean garlic cheese bread. Korean garlic cheese bread. So, kita sebenarnya kita ada 5 flavor. Tapi saya bawa 2 je, chicken and beef. Oh, sekarang ni mungkin orang minat Korea kan pula. Okey, yang ni unik juga ya? Yang ni ini panggil mini burger. Mini burger kita colourfulkan dia. So kanak-kanak sukalah. Kita buat jamuan ke apa ke. Baik, sekarang ni fokus anda kepada apa? Mungkin berniaga tetap di kedai sendiri ataupun kalau pergi jelajah mana tempat ke buka gerai di mana-mana macam mana? Kalau kita ada event, kita akan masuk sekali. Okey, Fama, Mardi dia ada buat event, kita join. Lepas tu sebelum ni kita masuk pasar malam. Okey. Orang lebih kenali kita dari pasar malam. Lepas tu kita jual online dan orang walk in dekat kedai juga. Itu dia. Bila disebut Syamiza adalah chef pastry dari Persatuan Malaysia Culinary Master Association. Yes. Bermaksud bila dah masuk ni dah ada serta kemahiran yang bagus kan? Okey, jadi sekarang ni juga mungkin ada permintaan supaya Miza pula mengajar orang. Saya pun cikgu roti juga. Okay, so pada sesiapa yang nak belajar roti, pelbagai jenis roti, boleh berjumpa dengan saya. Okey, jadi kalau Miza masa mengajar ni nampak macam garang je? Sikitlah garang. Okey, demi kebaikan kan? Demi kebaikan. Kalau tak betul je, saya tegur. Okey, sekarang ni yang mana yang paling viral lah, paling trending? Paling trending... RM1 mana? RM1? Yang RM1 yang ini, yang comel. Oh, yang ni, okay. comel ni.
Tapi kalau macam siapa nak order, kita ada minima quantity order lah. Berapa tu? Dalam 50 pieces ke atas macam tu. Okey, siap 500. Okey. Okey. Kalau macam ni pun ada minimum order. Kalau macam ni banyak yang dapat kat bakery, tapi special kat bakery kita ada kelainan sikit lah. Ada parmesan cheese ni, macam ni cheese stick. Itu dia. Bermula dengan suka tapi menjadi satu darah daging juga kepada Miza, sampai mampu menjadi tenaga pengajar dan juga mampu berbakti untuk kita sumbangkan kemahiran untuk membantu mereka. Mungkin dari ibu-ibu yang berbidang untuk berniaga, inilah antara ruangannya. Kena ada ilmu untuk kita perkemaskan kemahiran. Sambil Miza menunjukkan kemahirannya untuk itu dia, untuk letakkan coklat pada roti yang menggebu. Yang ni Fariha duk kira apa tu? Alhamdulillah, kenyang. Macam roti saya makan. Okey, kalau terbang ni ada harga tambahan ke? Tak ada. Tak ada? Wah, kita masuk dalam kos semuanya. Cumanya kita nak tahu juga sebab kalian antara usahawan roti kan. Dengan sekarang ni kan tepungnya kan, tahu krisis yang berlaku dan sebagainya. Bagaimana kalian? Mungkin harga kan nak dapatkan susah, nanti takut terkesan tak dengan perniagaan? Pertama sekali yang merungut pelanggan lah. Sebab kita ada notis sebab kita akan naikkan harga sedikit lagi untuk tampung kos. Sebabnya tepung sekarang daripada RM13 lebih dah ke RM18. Sebab kita nak hasilkan roti cantai bukan tepung saja, dia ada pelantar, ada minyak sapi, yang barang-barang lain pun naik juga. Dan paling susah sekarang tepung. Tepung macam saya sendiri peniaga, dia hadkan berapa kotak yang kita boleh ambil. Sekarang ni berapa kotak dah? Satu hari dia bagi dalam 20 kilo je. 20 kilo. Sebelum ni? Sebelum ni boleh dapat 30, 50 kilo. Kalau yang guni ni dia bagi satu guni je. Jadi kita kena cari supplier, banyak supplier untuk dapatkan tepung yang lebih. Okey. Kepada mereka yang nak datang ni, nak rasa roti canai Abang terbang, kat mana sebenarnya? Okey, kedai kami depan Pejabat Pos Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Boleh datang setiap hari buka, pagi sampai tengah hari. Hari Jumaat kita cuti. Kalau hari Sabtu, weekend tu kena harap-harap bersabar. Sebab alhamdulillah. Ni pilah macam mana? Bahasa Pilah. Bahasa Pilah dibenarkan. Boleh dibenarkan. Kalau korang nak datang kat Kuala Pilah, maka roti canai Terabang, datang Kuala Pilah depan Pejabat Pos. Datang awal, datang lambat habis. Datang lambat habis. Dengar tak? Datang lambat habis. Mas ni. Mas, roti mas. Okey, ini dia berbagai cerita di sebalik roti. Sebab kita sembang pasal roti kan, memang memerlukan kepada tepung, terutama tepung gandum. Tapi kita sejak hari bahawa ada berlaku krisis dalam pembelian tepung gandum ni kerana India menghentikan ekspornya. Jadi apakah impak dan implikasi kepada Malaysia dan dunia? Kita bincangkan nanti. Di sebalik kemeriahan kita menikmati roti ni, ada ilmu dan ilmiah akan kita sisipkan nanti. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih. Pada hujung sana Retro Intan, di Shah Alam, roti semua. kaya Yunus. Kita mahu hari ini inspirasi roti dan mereka yang terlibat dalam industri yang serupa supaya nanti dapat kita ada kebaikan untuk berkongsi kemanisan di sebalik cerita ini. Kita rehat seketika, kembali nanti di MHI untuk ilmu bersama anda. Kenaikan harga dan kekurangan bekalan bahan mentah di pasaran sedikit sebanyak merencatkan pemulihan ekonomi selepas negara melangkah ke fasa peralihan endemik. Isu kekurangan bekalan tepung gandum semakin hangat diperkatakan apabila sukar didapati di kebaikan kedai runcit dan serbaneka. Sesetengah pihak mendakwa masalah ini berpunca daripada tindakan India yang menyekat ekspor gandum ke pasaran dunia berkuat kuasa serta-merta apabila berlakunya gelombang haba. Cuaca panas terik yang berlaku telah mengganggu hasil tanaman sekaligus mempengaruhi harga tempatan kepada rekod paras tertinggi. Selain itu, rencatan rantaian bekalan gandum dunia akibat perang antara Rusia dan Ukraine turut memberi peluang kepada India untuk mengambil alih pasaran global. Namun, menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Seri Alexander Nantan Linggi, kekurangan bekalan tepung gandum di pasaran adalah berpunca daripada permintaan tinggi terhadap jenama tertentu.
Malaysia hanya mengimport 15% bekalan gandum dari India, Amerika Syarikat dan Ukraine, manakala selebihnya adalah dari Australia. Isu kekurangan tepung gandum ini tidak dilihat sebagai kritikal, namun pihaknya akan terus membuat pemantauan berterusan supaya bekalannya tidak terganggu. Okey, baru kita penuhkan perut kita dengan gandum. Dan timbul pula isu yang harus kita bincangkan dengan ilmiah, apakah implikasi krisis gandum dunia kepada Malaysia. Oleh itu kita nak terus berbincangkan berkenaan isu ini. Pastinya para peniaga ataupun kita sendiri akan terkesan banyak dengan isu ini apabila laporan yang dilaporkan beberapa hari lalu katakan krisis Ukraine itu antara punca menyebabkan gandum itu akan sebab melihat kepada iklim untuk tanaman gandum ini dan juga mungkin pengeluar utama dunia melibatkan juga Rusia dan Ukraine. Dan bila dua ini berkrisis memberikan peluang kepada India, China, Kanada tapi tak mampu untuk menampung keperluan dunia. Kita nak bersama dengan penalisis ekonomi Putra Business School iaitu Dr. Ahmad Razban Abdul Latif untuk berbincang isu ini, implikasi krisis gandum ini kepada Malaysia. Assalamualaikum Dr. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam warahmatullahi dan selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Ya. Baik, kita berbincang berkenaan dengan ini krisis dunia, Doktor. Kan tadi kita pun dah bertanya juga beberapa pandangan peniaga, mereka kata memang sangat terkesan, apatah lagi ini membabitkan kos hidup mereka juga dan juga mereka yang membabitkan pelanggan-pelanggan. Jadi mungkin Doktor boleh terangkan kepada kami sebenarnya bila dikatakan dunia akan berdepan dengan krisis makanan yang mungkin tidak pernah berlaku sebelum ini. Ya, sebenarnya apa yang berlaku pada ketika ini adalah disebabkan oleh ianya bermula lebih awal lagi sebelum krisis Rusia-Ukraine, iaitu pada akhir tahun lepas kita dapati bahawa apabila kebanyakan negara sudah mula berjaya mengatasi pandemik COVID-19 dan mula membuka sektor ekonomi, melaksanakan kembali perdagangan antara negara. Pada masa itu, banyak negara melaksanakan stimulasi ataupun dasar fiskal yang meletakkan kecairan banyak dalam pasaran, bermakna ramai rakyat dan juga pihak industri mempunyai dana untuk berbelanja untuk memulihkan kembali ekonomi. Tetapi apabila berlaku banyak sangat permintaan pada itu menyebabkan gangguan rantai bekalan makanan secara global dan banyak permintaan, dan kemudian ditambah dengan konflik Rusia-Ukraine menyebabkan bekalan terhad, dan kemudian pula ditambah dengan faktor cuaca di India menyebabkan ianya semakin meruncing. Namun saya juga melihat kalau kita tengok isu bekalan gandum ini, dia ada dua jenis, satu biji gandum, satu lagi tepung gandum. Yang kesekatan dikenakan oleh India tu biji gandum, yang mana negara kita sebenarnya mengimport lebih 80% daripada negara Australia dan juga Amerika dan sebagainya. Jadi dari segi isu sama ada akan mengalami kekurangan bekalan itu, kita mempunyai yang kata sumber import dari negara yang tidak terjejas dari segi pengeluaran. Namun kalau kita lihat peniaga kita pun sebenarnya dia bukan import biji gandum, kadang-kadang dia import gandum yang telah diproses dalam bentuk tepung gandum. Dan peniaga-peniaga yang mempunyai pengeluaran yang berkapasiti besar, mereka biasanya orang kata lock ataupun membeli secara pukal dan juga kontrak yang lama 2-3 bulan untuk memastikan bekalan itu dapat terjamin dengan harga yang telah ditetapkan. Oleh itu, bila kita cakap tentang krisis, kita tidak nafikan memang ianya akan berlarutan. United Nations ataupun PBB juga menjangkakan bahawa harga gandum akan meningkat hingga 40%. Namun kesan dia ni akan lebih ketara dalam beberapa bulan akan datang apabila simpanan ataupun bekalan gandum yang masih lagi dimiliki oleh peniaga industri kita sudah mula berkurangan dan terpaksa mereka membeli dengan harga yang lebih mahal selepas ini. Di situ saya lihat ianya akan lebih meruncing untuk beberapa bulan akan datang. Doktor, disebabkan kita ini melibatkan rantaian yang panjang, melibatkan import ekspor semua. Jadi, apakah terdapat sebarang plan jangka masa pendek dan panjang yang melibatkan mungkin kesatuan, kalau kita kata ASEAN ataupun hubungan baik kita dengan berbagai negara, mungkin akan berlaku seperti pertukaran ke, misalkan kalau India sekalipun menghentikan ekspor, mungkin ada alternatif yang lain
mungkin tukaran dengan minyak sawit ke, ataupun ada ruang kerjasama yang lain yang Dr. rasa perlu? Ya, memang kerjasama antara negara, lebih-lebih lagi negara kita pun sudah mula menantangi banyak perjanjian bebas perdagangan yang memungkinkan untuk kita melakukan satu perundingan atau kerjasama antara negara tertentu. Sebagai contoh, kita adalah negara pengeluar minyak sawit yang kedua terbesar di dunia, dan juga India pun sebenarnya adalah pengeluar gandum yang kedua terbesar di dunia, dan India memang memerlukan juga bekalan minyak sawit kerana ianya adalah juga sebahagian daripada makanan ruji mereka untuk memasak. Dan kita pun juga sebenarnya, walaupun orang ingat rakyat Malaysia ni makanan utama dia adalah nasi, tetapi makanan berasas gandum sudah orang kata mengatasi nasi sejak 5 tahun dulu. Maka mungkin kerjasama boleh dilakukan. India perlukan minyak sawit, kita perlukan gandum. Itu yang kita boleh tengok. Cuma saya sebut tadilah, pada masa sekarang negara pengekspor utama gandum ke negara kita adalah Australia. Apa yang kita boleh tambah baik dari segi ini ialah menambahkan lagi kerjasama dengan banyak lagi negara-negara yang menghasilkan gandum, supaya kita tidak terlalu bergantung kepada satu negara saja. Bermaksud ada penerokaan dalam perhubungan yang lain untuk memantapkan lagi rantaian dan ekosistem kita. Baik, terima kasih banyak Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, penganalisis Ekonomi Putra Business School, di atas pencerahan tadi, dan kita harapkan semoga adalah jalan sayang kepada kita semua kan, sebab ini adalah krisis dunia yang membabitkan tentang bekalan makanan, rantaian bekalan makanan ini sangat-sangat penting kan. Itu dia, ini baru peringkat awal. Nanti kata doktor tadi ada 3-4 bulan lagi untuk melihat kesan yang lebih kritikal kepada bekalan ini semua. Semoga dipermudahkan dan ada ruang solusi terbaik untuk mengelakkan daripada berlakunya krisis makanan yang berterusan ini. Baik. Tadi saya sebut tentang ekosistem. Yang ini pula tentang ekosistem juga. Ekosistem kita, bagaimana masyarakat perlu memberikan bantuan dan sumbangan kepada mereka yang memerlukan, apatah lagi untuk wakaf pembinaan Masjid Al-Ulum wa Thayyibah Pantai Remis Perak. Kita nak bersama dengan Ustaz Jafri Abu Bakar, merupakan Duta Khas Jawatan Kuasa Pembangunan Masjid Al-Ulum wa Thayyibah Pantai Remis Perak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Baik Ustaz, sihat. Selamat Raya Ustaz. Wah, baru sempat nak bagi Selamat Raya ni. Baik. Itulah. Ustaz, kita mulakanlah dengan bagaimana kita nak mengajak ramai lagi yang turut membantu untuk pembinaan Masjid Al-Ulum wa Thayyibah di Pantai Remis Perak ni Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wala. Alhamdulillah, teman-temannya saya ucap terima kasih kepada pihak Salih Al-Azim Muhammad TV MHI yang Salih Al-Azim Muhammad berkesudian untuk memberikan ruang pada kita untuk kita buat kempen pembangunan Salih Al-Azim Muhammad Masjid Al-Ulum wa Thayyibah di Pantai Remis Perak ini. InsyaAllah Salih Al-Azim Muhammad masjid ini kita bangunkan untuk memenuhi keperluan 17,000 penduduk di kawasan Pantai Remis Perak itu. InsyaAllah, dan masjid ini akan menempatkan Salih Al-Azim Muhammad ruang belajar, bukan sekadar ruang solat, tetapi juga kita akan menyediakan tempat tahfiz Al-Quran yang boleh accommodate sekitar 300 pelajar pada satu-satu masa. Kita juga Ustaz Syamad ada menyediakan Ustaz Syamad pusat pengajian umumi untuk masyarakat setempat, pusat ekonomi, Allahumma salli ala Muhammad, dan beberapa lagi program-program yang kita susun di masjid ini insya-Allah. Dan kapasiti masjid ini pada satu-satu masa boleh menempatkan sehingga salli ala Muhammad 3,000 jemaah pada satu-satu masa. InsyaAllah bukan sekadar masjid yang nak kita bangunkan, tetapi dia merupakan satu tempat perhimpunan masyarakat, tempat aktiviti masyarakat, tempat pengajian tahfiz Al-Quran dan berbagai lagi. Jadi sumbangan yang tuan-tuan berikan bukan sahaja untuk membangunkan masjid, tetapi juga untuk membangunkan berbagai aktiviti-aktiviti keagamaan di sini insya-Allah. Setakat ni Ustaz, perkembangan kutipan dana bagaimana Ustaz? Setakat sekarang ni alhamdulillah rabbil alamin, kita sebab saya nak mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang daripada awal bersama dengan kami Masjid Al-Ulum wa Thayyibah pembangunannya ini. Dan setakat sekarang kita telah berjaya untuk mengutip sekitar 13 juta. Semuanya daripada sumbangan sahabat-sahabat kita yang mengikuti secara langsung perkembangan
pembangunan dan sebagainya. Dan kami sama-sama doakan setiap orang yang menyumbang itu Allah akan gantikan dengan gandaan dengan kebaikan-kebaikan di dunia hingga akhirat. Dan tapi tak berhenti setakat itu sebab kita memerlukan 25 juta untuk kos keseluruhan pembangunan. Jadi subhanallah, saya selamat kita ada lagi 12 juta yang kita perlukan insya-Allah. Ustaz mungkin boleh kongsikan juga Ustaz, kan kita ni kadang-kadang ada yang kata, oh saya dah bersedekah dah dekat masjid, bersedekah kat sini, tapi mungkin infak kita ni, kalau kita buat infak untuk pembinaan masjid seperti ini, apa kebaikan dia Ustaz? Allah Rabbi, saya Muhammad, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, Nabi SAW menyebutkan tentang kelebihan-kelebihan kita membangunkan masjid. Walaupun sebesar sarang burung, kata Nabi SAW, maka Allah akan membina untuknya satu rumah dalam syurga. Setiap orang yang solat dekat masjid itu, dia pergi berjalan kaki ke masjid, dia solat di masjid, berqiyam mulai beribadat dalam masjid, maka pahalanya akan sampai kepada orang yang saya memberikan sumbangan untuk pembangunan masjid tersebut. Bahkan Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis, Nabi kata apa? Saya disebut, "Idza mata ibni Adam", bila mati saja anak Adam, maka terputuslah segala amalan-amalan kecuali 3 perkara. Yang pertama sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga anak soleh yang mendoakan. Tuan-tuan tengok subhanallah, apa yang nak kita bangunkan di sini bukan sekadar masjid untuk orang solat, tetapi di sini juga ada pengajian tahfiz Al-Quran. Mudah-mudahan insya-Allah saya selamat orang beribadat di masjid itu subhanallah dikira oleh Allah sebagai amal soleh yang berpanjangan, disebut sebagai sedekah jariah tadi ni. Yang keduanya sallallahu alaihi Muhammad, Allahumma salli alaihi Muhammad, di sini akan kita jadi pusat pengajian tahfiz Al-Quran. Anak-anak ini mudah-mudahan satu hari nanti akan menyampaikan ilmu kepada masyarakat, akan mengajar masyarakat dengan agama. Dan kalaulah tidak kerana kita yang berusaha untuk bersama-sama membangunkan masjid ini, maka tidak ada ruang juga untuk mereka menuntut ilmu dan menyampaikan ilmu satu hari nanti. Mudah-mudahan ada ganjaran yang akan sampai dekat kita. Dan di sini tidaklah saya cuma mereka akan membesar menjadi anak-anak yang soleh, yang mendoakan ibu dan ayah mereka, dan mudah-mudahan kita juga ada portion dan ada sumbangannya yang kita saya cuma hasil daripada sumbangan wakaf yang telah kita berikan insya-Allah. Ustaz, pesanan terakhir kepada penonton-penonton Malaysia hari ini, mungkin ada yang ingin menyumbang nanti kan? Fastabiqul khairat, bersegeralah untuk berbuat kebaikan. Jangan bertangguh-tangguh tuan-tuan. Di hadapan tuan-tuan ada akaun Maybank, di depan tuan-tuan ada, sebab tuan-tuan boleh search dekat kita punya website kita, Masjid Al-Ulum wa Tayyibah, tuan-tuan dapatkan maklumat dekat sana, ataupun tuan-tuan boleh telefon kepada Ustaz Bad atau Ustaz Maulana untuk mendapatkan maklumat lanjut. Dan kami alu-alukan tuan-tuan untuk hadir, tengok sendiri bagaimana pembangunan ini dijalankan. Dan subhanallah kita dapat tengok MHI hari ini duduk depan TV, depan semua ni, bukan saja-saja melainkan Allah nak berikan kebaikan-kebaikan tu untuk kita. Macam kita tengah makan, tiba-tiba ada kucing main letak tangan dekat paha kita, dia tak pergi dekat orang lain. Itu sebabnya mudah-mudahan Allah memilih kita untuk memberikan sedekah itu. Dan samalah juga kita pada pagi ini, Allah berikan kepada kita ruang untuk kita bersedekah, dan insya-Allah yang kita nak sedekah ni bukan perkara biasa, tetapi kita nak bangunkan masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah menggandakan dan memberikan kebaikan-kebaikan kepada tuan-tuan yang berinfak di dunia hingga akhirat insya-Allah. Okey. Terima kasih banyak-banyak Ustaz Jafri Abu Bakar, Duta Khas Jawatan Kuasa Pembangunan Masjid Al-Ulum wa Tayyibah Pantai Remis Perak. Kita dah kongsikan informasi yang mungkin kalian juga boleh menyalurkan sumbangan untuk pembinaan masjid tersebut. Apatah lagi diperlukan lagi 12 juta ringgit untuk menyempurnakan pembinaannya. Baik, kita nak berehat seketika, sekembalinya nanti kita nak bersama dengan ini dia Ratu Lompat Galah Negara yang baru-baru ini telah pun membawa pingat emas untuk negara di Sukan SEA 2021. Semuanya selepas ini. Nur Sarah Adi, atlet lompat bergalah wanita kebangsaan, telah berjaya merangkul emas yang ke-19 buat kontingen negara di Sukan SEA Vietnam baru-baru ini. Beliau yang juga anak kelahiran Pahang berumur 22 tahun telah berjaya merangkul emas di Sukan Temasya ini dengan mencatatkan rekod terbaik peribadinya dengan lompatan sejauh 4 meter, walaupun pada permulaannya beliau hanya mensasarkan sejauh 3.7 meter. Dengan rekod ini, Nur Sarah berjaya mengalahkan atlet dari Thailand dan Filipina dalam acara lompat bergalah. Walaupun mengalami kecederaan belakang dan masa latihan yang agak suntuk, tidak mematahkan semangat Nur Sarah untuk bertanding sekaligus mencapai pingat emas.
Nur Sarah Adi juga menyatakan bahawa pingat emas kali ini didedikasikan kepada bekas ratu lompat bergalah negara, Rosalinda Samsu, yang juga jurulatihnya dalam acara sukan lompat bergalah ini. Okey, itu dia antara kehebatan Malaysia menjulang pingat di sukan C yang penuh mencabar. Dan ini mungkin kita dapat menyaksikan kebangkitan ataupun mencipta ratu-ratu yang bakal menggegarkan arena olahraga negara kita. Kita terus bersama dengan ini dia Nur Sarah Adi, atlet lompat galah negara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai. Hai Sarah. Okey tak? Sihat tak? Sihat, alhamdulillah. Okey. Apa pun kami ucapkan Pak Cik dan juga Kak ucapkan tahniah. Ucapkan tahniah ya atas capaian cemerlang. Okey, kalau ikutkan bagaimana bermulanya anda dalam dunia lompat bergalah ni? Silakan. Since saya 2016, saya start untuk join lompat bergalah, training dengan Coach Rosalinda Samsu di Sekolah Sukan Malaysia Pahang. And then saya continue untuk training lompat bergalah sampailah 2019 Coach Rosalinda terpaksa sambung belajar di Jerman dan saya ditransferkan ke Sekolah Sukan Bukit Jalil dan sambung training dengan Coach Teh. Okey, pada peringkat awal memang ada tak kesukaran nak memilih yang mana satu fokus? Mungkin anda ni berbakat semua ya. Boleh lompat jauh, boleh lompat tinggi, boleh ni. Jadi ada tak kesukaran ketika peringkat awal untuk memilih yang mana yang paling cucuk dengan diri anda? At first memang saya main lompat bergalah ni, tapi since saya masuk ke, kan kita dah 2 tahun tak compete, tak ada competition, so sepanjang PKP tu, and then lompat bergalah tak dipertandingkan lagi. Jadi untuk dapatkan vibe competition tu, coach di UPM saya, Coach Dek, suggest saya untuk tak apa, kita main 100 meter dahulu. And then sampailah saya qualified untuk 4x100 di Sukan C hari tu. Baik. Dan Okey, Sarah. Okey. Kemenangan anda pada 4 meter yang dicatatkan, itu adakah catatan terbaik Sarah sendiri ataupun pernah mencatatkan lebih baik daripada ketinggian tu? Itu merupakan catatan peribadi terbaik saya. Sebenarnya saya tak pernah lagi nak sececah 4 meter tu. Even 3.7 pun susah untuk saya nak sececah. Okey. Jadi apa yang mendorong macam sampaikan 4 meter tu, saya rasa tinggi tu. Memang sangat tinggi kan. Jadi mungkin kerana persaingan ke kerana apa? Motivating factor anda? First, saya rasa mula memang kita nak target untuk buat personal best. Saya rasa macam kita nak bagi yang terbaik untuk Malaysia. And then mungkin yalah sokongan daripada parents. Saya always minta mereka doakan saya dapat buat yang terbaik, and saya berdoa supaya saya dipermudahkan, tenang, and then sepanjang pertandingan berlangsung, perjalanan itu berlangsung, sepanjang acara saya tu saya rasa tenang, and even waktu training suka untuk saya pakai galah. Yang saya pakai tu galah baru, galah 4 tu, galah yang lebih panjang lah, suka untuk saya dapat waktu training. Tapi waktu training tu alhamdulillah, waktu game alhamdulillah, coach kata galah yang saya pakai waktu 37 dengan 38, waktu 37 tu dah sangat pendek untuk saya. Saya pakai galah 415. 415 meter. And then coach minta saya untuk tukar galah 43. Saya tanpa ragu-ragu ambil, and then saya kata saya nak pakai jarak yang saya ambil 12 strike. Bismillah, and then go terus. Semua easy going. Yang penting hati tu kena tenang kan. Kalau panik tu yang tak boleh fokus dan sebagainya. Tadi Sarah sebut nak dapat vibes pertandingan tu kan mudah ya, sebab dah lama tak bertanding. Jadi macam mana, mungkin anda dah kenali pun sesama rakan seperjuangan daripada negara lain kan? Mungkin dari situ tercipta satu momentum untuk memberikan yang terbaik untuk negara masa tu? Sebenarnya saya tak kenal. Saya tak kenal pihak lawan. Cuma saya masa tu fikir, saya tak fikir untuk check start list, tak fikir untuk siapa lawan saya apa semua. Saya just fikir diri saya nak buat yang terbaik. Sarah,
Akak nak tanya ni. Akak nak tanya. Okay. Diamlah. Tinggi berapa tinggi? Tinggi saya 171 cm. 171. Okay. Tapi Sarah memang pelari yang laju kan? Betul lah tu kan, 4 kali 100. Biasanya kalau orang tinggi ni, dia lari dia tak berapa laju tau. Soalnya orang genit ni 100 meter, soalnya orang dia cuma comel je. Tapi bagaimana Sarah? 171 tu tinggi tu. Jadi jadi bagaimana bermula itu yang lari tu kan? Janganlah kacau. Pakcik. Larian 4 kali 100 tumpuan diberikan tu ketika itu mungkin sebab kalian juga telah membawa pulang pingat gangsa kan? Ya. Bagaimana? Mungkin ceritakan jugalah kejayaan tu. Untuk 4 kali 100 tu, lepas je saya habis lompat, saya tak ada gap langsung. Allah. Maknanya habis lompat terus ni? Ya, sebab saya tak sempat untuk jumpa dengan teammate 4 kali 100 saya. Sebab yelah nak doping lagi. A bit rush kat situ, saya tak ada gap. And then just terus masuk call room 2, standby, pakai spike, tukar. Kita nak tukar big number lagi apa semua. And then terus masuk track, striding. Masa tu chill, relax. Walaupun kita big rush, tapi alhamdulillah dapatlah handle cuma. Awak mana awak dapat kekuatan luar biasa tu dengan tenaganya. Mungkin dia punya ekosistem kehidupan ni memang macam tu. Memang sentiasa aktif. Semoga terus melap jadi ratu untuk negara. Siapa tahu nanti jadi wakil ratu negara. Kita mengharapkan mungkin ada lagi nanti kejayaan akan dicipta oleh Nur Sarah Adi, atlet lompat galah negara. InsyaAllah. Terima kasih bersama dengan kami Sarah. Okey, sama-sama. Okey, jaga diri. Terima kasih. Okey, so kita akan teruskan MHI. Pakcik, lintas langsung dari Panda Sanctuary Zoo Negara. Okey, dan sambil itu anda juga kami bawakan kembali situasi di luar sana macam mana Roti memberikan inspirasi untuk anda berkarya, berusahawan dan juga dapat melaksanakan pelbagai cita dan impian. Jumpa lagi esok. Okay, bye. Assalamualaikum.